Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Cikgu Masliha binti Hashim. Hari ini kita akan belajar tentang julat dan juga julat antara kuartil dalam matematik tingkatan 4. Okey, kita mulakan dengan contoh 3 dalam buku teks matematik tingkatan 4. Siapa yang perlukan rujukan buku teks, boleh lihat pada link yang saya sediakan dalam deskripsi video saya ini. Okey, diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25 dan 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okey, kita gariskan perkataan julat ini supaya kita boleh tahu apakah soalan mahukan. Okey, sekiranya kita bercerita tentang julat, apa yang perlu kita tahu ialah beza. Beza apa? Beza tinggi tolak dengan beza yang rendah. Paling tinggi tolak paling rendah. Senang cerita, maksimum kita tolakkan dengan minimum. Okey, kita tengok data yang kita ada. So, kita scan, kita punya yang kita ada ni. Apakah nilai yang paling besar yang kita ada? Paling maksimum yang kita ada ialah, yes, kita ada 40. So, 40 ni ialah maksimum. Okay, yang paling minimum ataupun yang paling sikit, apa? Nilai yang mana? Okay, kita scan lagi data kita dan kita perolehi bahawa yang minimum ialah 14. Okay, jadi kita tolakkan sahaja nilai ini. 40 tolak dengan 14, kita dapat 26. So, inilah jawapan untuk julat bagi data yang diberikan. Okay, senang kan? Okay, kita tengok contoh 4 pula. Okay, jadual menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam satu kuis KIM. Okay, jadi contoh 4 ini memberikan kita data dalam bentuk jadual. Okay, jadi daripada maklumat yang diberikan, ini ialah jadual skor bagi kuis. Kalau skor tu maksudnya markah lah. Okay, jadi kita ada skor 2 sampailah 8. Yang di bawah pula kita ada bilangan murid. Okay, bilangan murid ni maksudnya kalau skor 2, kalau kat sini 2 dan bilangan murid dia 3, maksudnya ada 3 orang yang memperolehi markah 2. Okay, kalau data ni tidak ditulis dalam jadual, dia akan ditulis begini. 2 ni kita ada 3. 3 pula ada 5. Okay, so dia tulis beginilah data yang kita perolehi nanti. Sekiranya dia bukan dalam jadual. Jadi senarai dia akan menjadi panjang lah. 3, 4 dan seterusnya. 4 tu ada 6, 5 tu ada 8, 6 ada 12 dan seterusnya. Sehinggalah 8. Jadi sekarang kita ingin mencari julat. Maksimum kita skor yang paling tinggi ialah 8. Jadi kita perlu tolakkan 8 tolak dengan nilai yang paling kecil ialah 2. So, julat yang kita perolehi ialah 6. Kita teruskan dengan contoh 5. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, so kita nak kena cari apa sekarang ni? Julat antara kuartil. Pernah dengar tak perkataan kuartil? Apa benda kuartil? Kan? So, sebenarnya kuartil ni bermula ataupun berasal daripada perkataan quarter. First quarter, second quarter, third quarter kan, kalau awak masuk pertandingan kan ada macam tu. Okey, so sebenarnya sama. Data yang kita ada ni, kita sebenarnya bahagikan kepada 4. Jadi, untuk mencari julat antara kuartil ni, kita perlu mencari beza. Kan saya dah sebutkan tadi, kalau julat je beza. Julat je beza. So, beza apa? So, julat antara kuartil yang kita cari ini ialah beza antara Q3 kita tolakkan dengan Q1. Okey, so macam mana pula nak cari Q3 tu cikgu? Yang pertama kita kena susun data cara menaik. Okay, so macam mana nak susun? Scan data yang kita ada ni, scan data 4, 4, 6, 8, 10, 13 ni sampai habis ni. Adakah dia sudah disusun secara menaik? Kalau sudah, apa nak buat? Sekejaplah, terima kasih kat soalan. Kalau dah siap susun, Alhamdulillah sangat. So, kita follow je susunan tu. Kalau belum susun, kita kena susun. Okey, so kita ada 4. 4 ada 2. So, kita susun je. Follow je sebab dia dah susun. 8, 10, 11, 16, 20, 22 dan 20. Pastikan semua nombor yang awak tulis tu sama dengan soalan. Kena check lah bilangan dia.
Okey. So, sekarang kita nak cari Q3 dan Q1. Okey. So, macam mana kita nak bahagikan data ni kepada kuartil? Mula-mula kita kena cari tengah-tengah. Ataupun kita cari median. Kita nak cari median, ada cara dia. Yang pertama, macam ni. Kiri kena potong dengan kanan. Mana kiri? Kiri kita potong dengan kanan. So, habislah. Kita nak cari tengah-tengah ni. So, kiri, kanan. Sampai kita jumpa yang tak ada pasangan. So, kita jumpa apa? 13. So, inilah median. Nilai yang di tengah. Okey, selepas kita cari median, apa yang kita kena buat? Kita asingkan data ni. Satu kiri, satu lagi kanan. Ni kiri dan sini kanan. Kiri dan kanan. Kiri tu adalah tempat di mana kita cari Q1. Dan kanan di mana kita perlu cari Q3. Q1 dapat dari mana? Dapat dari nilai yang di tengah-tengah bahagian kiri. So, kita tengok sayap kiri kita macam nak perang kan. Kiri kanan. So, kiri ni kita cari yang tengah-tengah. Macam mana? Sama macam tadi. Yang kiri potong dengan kanan, kiri kanan sampai kita jumpa yang C. So, ini kita panggil Q1. So, kita dah jumpa Q1 kita 6. Okey. Kemudian, sebelah kanan, bagi sayap kanan, kita potong 15 dengan 16 dengan 2. Yeay, dah jumpa yang single tu ialah kita punya Q20. Boleh? Okey. So, julat antara kuartil kita ialah Q3 tolakkan dengan Q1. Kita dapat 20 tolak 6. Kita dapat berapa? 14. Okey, dah siap. Senang aja. Okey, susun, cari tengah, kiri kanan dan cari tengah. Lepas tu tolaklah. Okey, so next. Okey, contoh 5B, kita teruskan. Tentukan julat antara kuartil bagi data yang diberikan. Okey, so kita tengok data kita adakah sudah disusun secara menaik pun belum. Kanlah kita punya soalan. Okey, 11, 14. Ya, betul. Ini dah disusun secara menaik. Jadi, kita terus cari median. Terus cari median, potongkan 11 dengan 22. 14 dengan 21, 14 dengan 20, 17 dengan 20. Jadi yang tengah-tengah ni ialah median. Boleh? Okay, lepas tu kiri dan kanan. Ini kiri dan kanan. Okay, kiri ni kita nak cari satu, kanan kita nak cari 2, 3. Okay, so kita cari tengah-tengah. Kalau kita potong 14 dengan 14 ni, kita tak dapat pun nilai yang tengah. Jadi macam mana? Kalau kes dia macam ni, kita kena ambil dua-dua ni. Dan kita bahagikan kepada 2. Macam tadi ada yang single. So yang ni tak ada yang single. Kita pun kena adil dan sama kan. Kita ambil 14 dengan 14. Jadi kat sini kita nak cari satu ialah 14. Kena tambah dengan 14 dan bahagikan kepada 2. Okey, so jawapan dia 14 jugalah. Okey, sekarang kita nak cari Q3. Q3, kita tengok sebelah kanan 20 potong dengan 2. 20 tak boleh potong dengan 21. Sebab apa? Kalau kita potong habis. Kalau habis, macam mana nak cari yang tengah? Jadi, kita ambil pasangan sejoli ini, kita tambah dan kita bahagikan 2. Jadi, Q3, kita dapat 20 tambahkan dengan 21 dan bahagi dengan 2. So, kita dapat 20. Okay, so dah dapat Q3, dah dapat Q1. Bolehlah kita cari julat antara kuartil. 20.5 tolakkan dengan 14. Okay, apa yang kita dapat? Tolak. Sila tolak. Takkan nak tunjuk kalkulator? Tolaklah. Awak carilah. 16 perpuluhan. Jadi inilah nilai julat antara kuartil bagi data yang tersebut. Okey, seterusnya kita tengok contoh 5C. Macam biasa, mula-mula mesti scan dulu soalan. Dah susun ke belum?
Okay, so kena susun dari kecil hingga ke besar. Okay, so kita tengok soalan C, scan dulu. Yeay, dia dah susun. So kita ucapkanlah terima kasih soalan. Kalau belum susun ya, jangan lupa pula. Kena susun. So kita cari median yang tengah-tengah. Kiri kanan potong, kiri kanan potong sampai jumpa. Okay, so sekarang alamak 2.6 dengan 2.8. Kalau kita potong, kita tak dapat pun tengah kan? Tak apa, kita bukan nak cari median. Kita nak cari yang tengah. Lain pula kan? Tu sebab kena sampai habis. Okay. Jadi tujuan kita nak cari julat, bukan nak cari median. Okey, bila kita dah dapat tengah-tengah, kita kena asingkan kiri dan kanan. Kiri ni tempat Q1, kanan ni tempat Q3. Cuma kat mana tu kita tak tahu. Okey. So, kita pun kena carilah yang tengah-tengah tu, yang sebelah kiri tu. Macam mana kita pun potong 2.3 tengah. Oh, tak ada yang tengah-tengah, so kita ambil 2. Okay, sama macam tadi, kita kena cari Q1 sebab ada 2, kenalah adil dan sama. Kita tambah dan bahagikan kepada 2. So, kita dapat 2.5. Okay, so Q3 apa yang kita dapat, potong habis. So, tinggal 2 ni pun carilah dia kata kosong bahagian. Apa yang kita dapat? Kita dapat 2.9. Okay, sekarang dah dapat Q3, dah dapat Q1. Kita pun boleh terus cari julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil sama dengan 2.95 tolak dengan 2.5. Okey, kita teruskan dengan contoh 6. Tentukan julat antara kuartil bagi jadual penerapan berikut. Okey, so sekarang data kita dah berada dalam jadual. Ada sikitlah beza macam tadi. Okey, so apa yang perlu kita ada kalau kita ada data dalam jadual? Satu, kita perlu tambah kekerapan longgokan. Kalau panjang sangat, kita tulis cat long je lah. Okay, kita tulislah penuh kekerapan longgokan. Okay, macam mana nak cari kekerapan longgokan? Kita ambil bilangan murid yang data pertama ni, kita letak kat bawah ni. Okay. Kemudian kita tambahkan dengan 5, kita akan dapat 8. 8 pula, kita tambah dengan 6, kita dapat 14. 14 tambah dengan 8, kita dapat 22. Tambah je macam ni. X dia. Kita dapat 34. Tambah lagi dengan 7, kita dapat 41. Dan tambah dengan 3, dapat 44. Okey, so dah siap kita punya kekerapan longgokan. Okey, apa sebenarnya kegunaan kekerapan longgokan ni? Pernah tahu tambah-tambah kan? So adalah guna kalau kena cari tu kan. Okey, so gunanya ialah yang pertama kita tahu jumlah data yang kita ada. Kalau tengok jadual je berapa sebenarnya skor yang kita ada. So daripada kekerapan, nombor yang terakhir ni ialah jumlah data. Tahu berapa jumlah yang kita ada? Sebenarnya kita ada 44 skor. Okay, so jumlah data adalah nombor yang terakhir. Okay, kemudian info yang kedua yang kita boleh dapat daripada kekerapan ialah nilai skor ke berapa. Skor ke berapa. Maksudnya kalau kita nak cari nombor yang pertama, kan nak cari, jadi kita cari kat sini. Kita cari dekat kekerapan longgokan. Maksud 3 kat sini ialah nombor 1 sampai nombor 3, skor dia ialah kat atas ni. Skor dia ialah 2. Faham tak? Kalau yang sebelah ni pula, sebelah ni menunjukkan lepas 3 apa? 4. 4 sampai 8. Dia kena sama 8 ni. 4 sampai 8 nombor dia ialah dan seterusnya. Lepas 8 apa? 9 sampai
14, nombor dia 4. Lepas tu kat sini pula 15 sampai 22, nombor dia 5. Dan kat sini 23 hingga 34, nombor dia 6. Terusnya lah 25 hingga 41, nombor dia 7. Dan 42 hingga 44, High score dia ialah 8. Okey, bila kita dah tahu cerita di sebalik kekerapan longgokan ni, barulah kita boleh cari Q1 dan Q3. Macam mana nak cari Q1? Jom main rapat-rapat. Q1 dah first quarter. First quarter ni maksudnya 1/4 daripada data keseluruhan. So data keseluruhan kita berapa tadi? Tengok kat hujung sekali kita ada jumlah data ke-44. Okay, so 44 bagi dengan 4 kita dapat 11. Okay, 11 ni bukan nilai Q1. Nilai Q1 berada pada nombor yang ke-11. Itu maksudnya 1/4 kali 44 ni kita nak cari kat manakah Q1 ni menyorok. Rupanya dia berada di nombor yang ke-11. Okay, kita tengok kekerapan longgokan tadi kat mana nombor yang ke-11. Ni 1 sampai 3, ni 4 sampai 8, ni 9 sampai 14. Kat sini lah dia 9 ke 14. Jadi kita pun ambil lah nombor ataupun kotakkan yang ni. Inilah tempat nombor yang okay, skornya berapa? Skor dia adalah 4. Maka Q1 yang kita perolehi ialah 4. Jangan ambil silap 11 tu bukan nilai Q1. 11 tu ialah nombor di mana nilai Q1 tu berada. So 11 tu ialah nombor ke-11. Itulah Q1. Kan? Jadi dalam maths ni pun sebenarnya ada puzzle juga. Bukannya main ambil je jawapan. Okey, so Q3 kat mana pula dia menyorok? Jom. Okey, so Q3 ialah third quarter. Kalau first quarter 1/4. Kalau third quarter 3/4 daripada data. Data 44. Jadi kita dapat 33. Tapi 33 tu bukannya nilai Q3. Q33 tu di mana Q3 berada. Jadi kita pun carilah 33 tu kat mana. Okey, kita tengok kekerapan longgokan di manakah 33. So ini 34. Maksudnya dia berada di kotak 4 kat sini. 23 sampai 34 kat sini, maksudnya 33 kat sini lah. Kan? So kita pun kotakkan dia 33 berada. Okay, so nombor dia apa? Nombor dia ialah 6. Kita dapat sini 6. Okay, jadi julat antara kuartil dia ialah Q3 tolakkan dengan Q1. 6 tak ada 4 kita dapat. So itulah julat antara kuartil bagi data dalam jadual tersebut. Jauh perjalanan. Okey, tak apa. Asalkan kita dapat jawapan dia. Okey, so itu sahaja sampai di sini. Ketemu lagi dalam video yang lain. Okay, bye. Jumpa lagi.